Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ini kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga One Piece chapter 1058. Okey guys, sebelum kita sambung video, aku nak bagi tahu ni kepada kesemua fan-fan anime One Piece, kalau korang tengah cari grup-grup fan anime One Piece Malaysia yang akan selalu update benda-benda yang baru pasal One Piece, contohnya macam manga One Piece, lepas tu korang boleh juga dapat info ataupun borak pasal teori dan fakta-fakta menarik pasal anime One Piece, korang boleh join grup One Piece Malaysia Community dekat Facebook. Grup diorang ni memang terbaik lah. Diorang sentiasa aktif dan sembang pasal benda-benda yang cukup menarik berkaitan pasal anime One Piece. Teori-teori member yang dorang buat dalam grup tu pun bagi aku terbaik juga. Boleh layan apa yang dorang semua sembangkan. So tunggu apa lagi guys? Best tau kalau join grup yang ada sama minat macam kita. Jadi kepada kesemua fan-fan anime One Piece yang layan video ni, memang dialu-alukan sangat untuk join grup One Piece Malaysia Community dekat Facebook, ok? Link semua aku ada letak dalam description. Tanpa menyayangkan masa, jom kita start sekarang. Yang mana untuk dalam chapter kali ni memang banyak gila kejutan dan dah terjawab macam mana bagi di Clown boleh menjadi seorang Yonko dan rahsia di sebalik Cross Guild yang merupakan nama untuk kerjasama di antara Mihawk, Mr. Crocodile dan juga Buggy. Malah bukan takat tu je, akhirnya untuk dalam chapter kali ni juga telah pun direvealkan bounty terbaru untuk kesemua anggota Stray Pirate, dan bounty yang dinanti-nantikan iaitu Mihawk, Buggy dengan Mr. Crocodile. Jadi untuk dalam chapter kali ni merupakan journey yang baru untuk mereka semua selepas tamatnya Perang Wano untuk mereka menuju ke pulau seterusnya. Jadi aku pun dah tak sabar nak borak apakah yang berlaku untuk dalam chapter kali ni. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Chapter 1058 yang bertajuk New Emperor, dan dekat dalam cover story untuk chapter kali ni ada gambar gangster kasino yang meminta Jerma Double Six membawa dia pergi bersama mereka. So untuk dalam cover story chapter kali ni dah terjawab lah, yang rupanya memang betul untuk dalam chapter yang lepas gangster kasino telah pun membantu Jerma Double Six waktu sedang berhadapan dengan Oven dan juga Katakuri. Tapi semua tu tak apa, kita just fokuskan je lah dulu apakah yang sedang berlaku untuk dalam chapter kali ni, ok? Chapter 1058 bermula dengan Luffy kena bantai dengan Shinami tau. Sebabnya dekat dalam chapter yang lepas kan, Luffy pergi buat hal elok boleh je diorang keluar dari negara Wano dengan cara selamat, tapi Luffy cari pasal. Dia termakan dengan provokan si Captain Kid tu, sampaikan Luffy pergi kawal kemudi untuk keluar dari negara Wano dengan diorang pergi redah air terjun Wano. So memang cari maut lah dengan Shinami tu. Nami apa, kisah kan? Kau Yonko ke kau dah kalahkan si Kaido sekalipun? Kalau kau dah buat apa yang Nami tak suka, memang pisang lah jawabnya. Sampaikan Luffy kena kurung dekat dalam satu sangkar sebab dia tak beef sangat kan? Malah bukan takkan Luffy je kena marah dengan Nami tau. Sampaikan si Jinbe yang badan besar mempunyai kekuatan yang power pun goyang tau bila kena sound dengan Nami. Jadi tak lama lepas tu pun akhirnya yang dinanti-nantikan bounty terbaru untuk kru Stray Pirate telah pun tiba. Yang mana kita start dulu dengan bounty si Chopper, iaitu bounty Chopper telah pun meningkat sebanyak hanya 1000 berry je. Aku pun tak tahulah apa bala si Chopper ni bawa, sampaikan bounty dia ni tetap dilabel sebagai haiwan untuk Stray Pirate. Bounty yang kedua pula iaitu bounty Nami telah pun meningkat sebanyak 366 million berry, sampaikan Nami menangis tau sebab dia takut sangat dengan bounty yang tinggi dia telah peroleh. Bounty ketiga iaitu Brook sebanyak 383 million berry. Bounty keempat iaitu Frankie sebanyak 394 million berry. Tapi malangnya poster bounty si Frankie ni bukannya gambar dia tau, tapi Menis pergi letak gambar Thousand Sunny. Aku pun pisang tau. Aku pun tak tahulah apa sebab diorang pergi letak gambar Sunny dekat poster Frankie. Bounty yang kelima iaitu Usopp telah pun meningkat sebanyak 500 million berry, sama je macam harga buruan yang dia dapat sewaktu insiden dekat Dressrosa. Manakala bounty untuk Robin pula, secara mengejut bounty beliau telah pun meningkat dengan cukup mendadak sebanyak 930 million berry, hampir je nak mencecah 1 billion berry. Dan sekarang ni kita masuk pula dekat bounty Monster Trio. Kita bermula dulu dengan bounty keempat yang paling tinggi dalam Stray Pirate, jatuh kepada Black Lake Sanji, iaitu sebanyak 1.032 billion berry. Lepas tu bounty untuk Jinbe pula sebanyak 1.1 billion berry. Manakala bounty kedua yang paling tinggi dalam Stray Pirate jatuh kepada Roro Noa Zoro sebanyak 1.10
1.1 bilion berry. So basically beza bounty Zoro dengan Jinbei tak banyak sangat lah tau. Lebih kurang dalam 1000 berry macam tu je. Jadi Sanji pun tak puas hati lah kan, sebab bounty dia lebih rendah dari bounty Jinbei dengan Zoro. Tapi apa yang lebih penting, Sanji tak nak tahu bounty dia lebih rendah dari Zoro. Tak kisahlah rendah daripada orang lain, tapi jangan Zoro. Dan lepas tu pun Zoro pergi menganjing si Sanji tu dengan dia cakap, abaikan je dia tu, dah lah nombor 4 kan. So bila Sanji dengar je apa yang telah dikatakan oleh Zoro, mau tak gaduh dua orang bingai tu. Sekarang ni babak beralih pula dekat tempat Buggy, yang mana kelihatan Buggy dah kena bantai dengan Mihawk dan juga Mr. Crocodile. So dekat sini semuanya akan terjawab lah macam mana dua orang nama besar ni boleh bekerja dekat bawah Buggy, dan macam mana Buggy boleh menjadi seorang Yonko. So kelihatan waktu ni Buggy memang tengah merayu gila lah dekat Mihawk dengan Crocodile supaya jangan bunuh dia, sampaikan Buggy sanggup nak bersihkan kasut diorang berdua tau. Dan Crocodile pun cakap lah, sepatutnya Cross Guild ni adalah di bawah pimpinan aku dan juga Mihawk. So kenapa kau claimkan dekat sini kau adalah bos untuk Cross Guild? Dan Buggy pun minta maaf lah dekat diorang berdua. Dia cakap benda ni tak besar pun. Lalu Mihawk bercakap, kau ni satu-satunya Yonko dalam sejarah yang menangis untuk meminta simpati. Aku tak kisah pun kalau kau mati. Dan tak lama lepas tu kita telah ditunjukkan flashback yang mana sewaktu Maris nak datang serbu dekat tempat Mihawk, rupanya waktu tu Crocodile dah berhubung dengan Mihawk dan dia menawarkan kerjasama di antara mereka. Malah apa yang paling mengejutkan, rupanya sebelum ni Mihawk ada gelaran sebagai Marines Hunter, dan tanpa disangka Mihawk pun bersetuju untuk bekerjasama dengan Mr. Crocodile. Lalu lepas dari itu kita telah ditunjukkan pula flashback sewaktu Marines nak datang serbu dekat tempat Buggy, yang mana kalau korang ingat, sewaktu Marines nak datang serbu dekat tempat Buggy tengah cuba nak melarikan diri, dan tiba-tiba sewaktu Buggy baru je nak melarikan diri, orang-orang bawahan Buggy terus cakap kapal-kapal Marines telah pun diserang. Dan waktu diorang perhatikan betul-betul siapakah hero yang telah menyelamatkan diorang, tanpa disangka kapal-kapal Marines telah pun diserang oleh Mr. Crocodile dan juga Dustbound. So orang-orang bawahan si Buggy ni pun ingatkan kabar angin pasal Crocodile sebenarnya bekerja di bawah Captain Buggy pun adalah betul lah. Tapi rupanya yang sebaliknya, kehadiran Crocodile kat sana lebih menakutkan Buggy daripada Marines, disebabkan sebenarnya Buggy ada hutang dengan Crocodile. So Crocodile datang kat sana hanyalah bertujuan untuk kutip hutang daripada Buggy. Dan bila Crocodile dah muncul dekat depan Buggy pun, Buggy apa lagi kan, dia terus je bagi alasan lah dekat Crocodile kenapa dia masih lagi tak boleh nak bayar hutang-hutang Mr. Crocodile. Tapi Crocodile tetap suruh Buggy untuk bertanggungjawab. Lagi-lagi Crocodile sedang dalam usaha untuk mencipta empire dia sendiri. Dan bila Buggy dengar apa yang telah dikatakan oleh Crocodile, dia pun nak join lah untuk bekerja di bawah Crocodile supaya dia dapat membayar semula hutang-hutang yang dia dah buat dekat Crocodile. Dia akan bagi sekalinya apa yang dia ada untuk bekerja di bawah Crocodile. Tapi apa yang membuatkan si Crocodile ni bengang gila dengan Buggy adalah disebabkan poster Cross Guild yang menampakkan seakan Crocodile dengan Mihawk pula yang telah bekerja di bawah Buggy. Dan rupanya semua ni adalah kerja orang-orang bawahan si Buggy yang telah buat dan sebarkan poster tersebut dekat seluruh dunia. Sampaikan dekat Marines pun telah tersebar poster tersebut, dan orang menganggap Buggy lah orang yang bertanggungjawab untuk menubuhkan kerjasama dengan Mihawk dan juga Crocodile. Malah diorang pun menganggap Cross Guild ni merupakan satu ancaman yang cukup berbahaya, sampaikan diorang telah pun meletakkan bounty kepada Mr. Crocodile sebanyak 1.965 bilion berry, hampir je nak mencecah 2 bilion berry. Manakala bounty untuk Mihawk pula, dan dikatakan dia mempunyai kemahiran berpedang yang lebih hebat daripada Yonko Shanks, telah menerima bounty sebanyak 3.590 bilion berry, jauh lebih tinggi dari bounty Yonko Luffy. Dan tanpa disangka bounty Yonko Buggy telah pun diberi sebanyak 3.189 bilion berry, dan lebih tinggi berbanding bounty Blackbeard dengan Luffy. Dan Buggy telah pun dilabel sebagai seorang yang sangat-sangat berbahaya. So dalam masa yang sama, Crocodile pun pegang lah, badut ni boleh pula dia buat nama dalam masa-masa yang macam ni. Tapi Mihawk tak risah pun, sebab dia tak berminat langsung pun dengan title sebagai Yonko. Lagi-lagi dia nak hidup tenang je. Dan benda ni pun baik juga sebenarnya, sebab Buggy akan menjadi sasaran utama. So biarkan je Buggy menjadi seorang Yonko dan dia dapat nama sebagai bos untuk Cross Guild. Tapi apa yang diorang tahu, Buggy kena ikut apa yang diorang mahukan. Dan lepas dari itu pun Buggy telah memperkenalkan eksekutif yang baru dekat orang-orang bawahan dia, iaitu Mihawk dengan Crocodile. Di hujung chapter kita dapat tengok situasi dekat kamar bakal Queendom. Kelihatan ke semua komander untuk Revolutionary Army telah pun berkumpul, dan diorang pun happy sangat lah bila dapat tahu Sabo selamat. Tapi Dragon ada cakap, kalaulah betul Sabo telah membunuh King Cobra, Dragon tak akan memaafkan Sabo.
sabar lah apa pun sebab sekalipun. Dan Dragon terus ditanya dekat Kuma apa sebenarnya telah berlaku. Dan tak lama lepas tu pun secara mengejut diorang semua telah pun mendapat satu panggilan daripada Sabo. Dan chapter 1058 pun habis macam tu je. Untuk dalam chapter kali ni memang padat gila dengan info-info yang cukup besar. Lagi-lagi berita pasal Cross Guild tu memang dah ramai sangat lah orang yang sangka, sebabnya macam pelik lah kan. Macam mana pula Baki boleh rekrut Mihawk dengan Crocodile untuk bekerja di bawah beliau. Benda tu pun dah macam boleh jadi ke ni? Macam mana Bagi boleh rekrut orang berdua ni? Dia ni kuat sangat ke kan? Tapi semuanya telah pun terjawab untuk dalam chapter kali ni. So persoalan pasal Bagi ni awakening ke apa semua tu, semua tu tak betul pun. Tapi benda tu boleh berlaku. Tapi apa pun kita tunggu je lah apa pula yang bakal berlaku untuk dalam chapter akan datang, okey? Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faiz Studio untuk mendapatkan 250,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.